Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 Mac 2024 bersama saya, Saif Akmal. Ketua Whip Parlimen DAP Ngah Komeng menggesa Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh supaya berhenti menghasut sentimen agama. Ngah merujuk kepada kemelut stoking bercetak Allah yang ditemui di KK Mart. Dalam satu kenyataan dalam bahasa Cina, Ngah berkata, reaksi Akmal adalah memudaratkan dan mungkin akan memberi kesan kepada UMNO. Ngah berkata sekiranya Akmal tidak mahu melihat UMNO terus kehilangan sokongan rakyat, beliau mesti bermuhasabah diri terlebih dahulu atau beliau akan dikenang sebagai punca kekalahan UMNO dalam pilihan raya. Katanya manipulasi sentimen perkauman dan agama yang digunakan Akmal adalah strategi lapuk yang tidak sesuai dengan era globalisasi pada hari ini. Terdahulu Akmal dengan keras membidas KK Mart selepas kejadian stokin tertera kalimah Allah ditemui di kedai tersebut. Susulan kejadian itu, Akmal menggesa boikot jika rantaian itu tidak menyiarkan sepanduk memohon maaf atas kejadian itu. Mengulas lanjut, Ngah berpendapat permohonan maaf KK Mart melalui saluran dalam talian dan notis yang disiarkan di cawangannya sepatutnya sudah memadai. Ngah juga berkata reaksi negatif yang melampau terhadap sesuatu isu boleh mencecaskan keyakinan pelabur asing. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata pemimpin parti politik seharusnya tidak membesarkan sesuatu isu terutama berkaitan perkara yang sensitif. Memang pendirian kita tak bersetuju dengan pendekatan itu. Kita merasakan bahawa dalam isu-isu sensitif ini perlulah ditangani dengan lebih berhemah. Dan saya telah pun semalam semasa dalam majlis berbuka puasa di Istana Negara, saya juga telah nyatakan pandangan kita kepada Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dan juga Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Rauf. So we hope that all political leaders should build bridges and build understanding among each other. Okay. Kita tahu bahawa isu-isu seperti ini akan berlaku dari masa ke semasa. And it's important that we have to build trust and good relationship and understanding between the different faith, different religion and different races. Dalam pada itu, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mengulangi gesaannya memboikot KK Mart. Ini walaupun kedai itu sudah memohon maaf kerana menjual stokin dengan tulisan kalimah Allah. Terdahulu, Ketua Parlimen DAP Ngah Komeng menggesa Akmal tidak memperbesarkan isu itu dengan kesaan boikot. Dalam kenyataan malam tadi, Akmal memberi respon kepada Ngah dengan menegaskan dia tidak gentar sekiranya Ngah menganggap tindakannya adalah hasutan. Akmal juga mengingatkan bahawa prinsip UMNO mempertahankan Islam, Bumiputera dan Raja-Raja Melayu dan tidak pernah berubah dari dulu, kini dan selamanya. Pagi tadi, Akmal turut berkongsi kenyataan terbaru dengan menggesa penyokongnya supaya bertenang dan terus memboikot KK Mart. Semalam, Ngah menggesa Akmal supaya berhenti menghasut sentimen perkauman dan agama berhubung isu berkenaan dengan berkata reaksi Akmal hanya akan memudaratkan UMNO. Bagi Ngah, permohonan maaf KK Mart di saluran dalam talian dan notis yang disiarkan di cawangannya sepatutnya sudah memadai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan menzahirkan perasaan duka cita. Ia berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah di kedai serba nikah KK Mart. Dalam satu kenyataan di Facebook hari ini, Baginda bertitah mahu tindakan paling keras diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Ini kerana, kata Baginda, kalimah Allah dipandang sangat tinggi oleh umat Islam. Baginda juga bertitah adalah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri daripada warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Menurut Sultan Ibrahim, sebagai sebuah negara dengan masyarakat majmuk, kesilapan seumpama itu tidak boleh diterima dan tidak dibenarkan untuk berlaku lagi. Sementara itu, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh dalam satu kenyataan
menyatakan dia menjunjung kasih titah Sultan Ibrahim tersebut. Akmal juga bersetuju bahawa isu ini tidak boleh dipandang remeh dan tindakan tegas perlu diambil. Sementara itu, Sultan Ibrahim memberi peringatan bahawa baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan itu, titah baginda sebaik selesai tempoh bulan madu, baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya. Dalam satu kenyataan di Facebook, baginda bertitah, kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan baginda memegang tampuk pemerintahan negara. Baginda turut bertitah bahawa baginda bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Seri Paduka bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Sultan Ibrahim bertitah demikian sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara hari ini. Seri Paduka bertitah pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat itu adalah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang telah berjasa mencurahkan khidmat bakti atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Untuk rekod, Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Berita seterusnya, 3 NGO menggesa Menteri Perpaduan Negara Aaron Agu Dagang meletakkan jawatannya. Ini selepas dia didakwa gagal mengendalikan unit transformasi India Malaysia Mitra. Pasukan Tindakan India Malaysia MIA Force, Pasukan Petugas Pekerja Malaysia Singapura PEMAS dan Revolusi India Masa Depan dalam Pendidikan FIRE turut menyerahkan memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri melalui Pegawai Tugas Khas Perdana Menteri Shanmugam Mokat di luar Parlimen semalam. Turut hadir Ahli Parlimen Kelang V. Ganapati Rao dan kira-kira 30 orang masyarakat India. Pada 13 Mac lalu, Arun memberitahu Dewan Rakyat bahawa dia tidak jelas apabila Mitra dipindahkan ke bawah kementeriannya. Kemarin Malaysia Kini menghubungi Setiausaha Akbar Arun, Shatesh Kumar Sanggar, yang memberitahu bahawa orang ramai tersalah faham apa yang dikatakan oleh Menteri Terbabit. Sementara itu, pengerusi kepada 3 NGO terbabit, Dayalan Sri Balan, selepas menyerahkan memorandum berkenaan berkata, jika benar Aaron menganggap Mitra tidak begitu penting, sikap itu jauh lebih teruk berbanding jika dia tidak berminat terhadap unit berkenaan. Justru Dayalan mendesak agar Mitra diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Bekas Menteri Khairi Jamaluddin mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim berkenaan lawatan Perdana Menteri itu ke Jerman pada 10 Mac. Khairi memuji respons Anwar ketika ditanya soalan berhubung kemelut Israel-Palestin dalam satu sidang media di Jerman. Keadaan itu memang keadaan yang di mana kita digelanggang lawan. Tetapi saya kagum dan saya bangga dengan Datuk Seri Anwar dan kita bagi kredit, kita puji di mana pujian itu adalah sepatutnya diberi. Dan dalam kes ini memang sepatutnya diberi. Sebab Yang Berhormat Perdana Menteri tidak berlapik, tidak beralas pendirian Malaysia, malah respons yang diberi oleh Datuk Seri Anwar itu bukan hanya respons 1-2 ayat saja, tetapi respons yang agak panjang lebar dan sangat komprehensif. Bila saya tengok itu, saya sangat bangga. Saya sangat bangga dan saya melihat bahawa ini adalah satu pendirian yang tegas dan juga menyeluruh. Bukan 1-2 ayat saja, tetapi menyeluruh. Perdana Menteri telah bawa balik kepada sejarah asal Nakba ataupun sejarah asal di mana orang Palestin dihalau keluar daripada tanah mereka. Kita ke perkembangan lain, Dewan Rakyat kecoh seketika apabila penjelasan Menteri Undang-Undang Azalina Osman Said dicelah oleh Ahli Parlimen dari Perikatan Nasional. Azalina ketika membentangkan RUU Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 berkata, Ahli Parlimen PN seharusnya meneliti keseluruhan carangan tersebut. Saya nak jelaskan, kalau berlakulah saya nak guna seorang Perdana Menteri yang akan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan the super power picit dia. Picit lah. Yang Berhormat, bulan puasa ni picit apa Yang Berhormat? Squeeze Yang Berhormat. Jadi sebab itu nanti Cik kuih lah. Dengan power yang ada di sana, power to exempt ini menyebabkan
dia boleh menggunakan kuasa ini. Yang bermuat sana akan bertanggungjawab. Azalina menangkis dakwaan pembangkang bahawa RUU itu yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini akan memberi sepenuhnya kuasa pengecualian kepada Perdana Menteri. Nak jawab satu saja sebelum saya duduk. Tak apalah. Itu ialah yang berhormat pembangkang. Memanglah kerja yang berhormat pembangkang. Ini bukan soal pembangkang, Ibu Menteri. Ini bukan soal pembangkang. Betul lah, itu kerja yang berhormat. Ini ahli-ahli yang berhormat, sila duduk semua. Sebelum saya duduk tak apalah yang buat macam ni. Yang Menteri bagi taklimat 2 jam sebelum. Saya pun puasa, yang berhormat pun puasa. Ini bukan lagi sabarlah. Negara. Biarlah uji yang berhormat. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.